mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita masih lagi diberikan masa yang luang, masa yang lapang, kemudian badan yang sehat. Tuan-tuan muslimin, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, pada pertemuan kita lepas adalah kita last sekali membahas tentang bab sabar. Jadi sabar adalah hampir kunci daripada kejayaan itu adalah terletak di sabar. Kan? Apapun yang kita lakukan tidak sabar, maka dia berakibat tidak sempurna. Kan? Hatta datang surah Hud, kalau kita tergesa-gesa, kalau kita terburu-buru, tidak digalakkan. Maka maknanya kita kena sabar. Kesimpulannya sabar tersebut adalah sabar dalam mengerjakan ibadah, kebaikan. Kan? Kena sabar. Kan? Kena tak sabar, tak boleh. Kan? Sebenarnya juga sabar dalam meninggalkan keburukan ataupun kejahatan. Jadi dua ni kita kena sabar. Sabar meninggalkan, sabar mengerjakan. Kalau kita tak sabar baca Quran, kan satu ayat selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin, sadaqallahul azim. Tak sabar. Tak sabar nak makan lah, tak sabar lapar lah, tak sabar nak keluar lah. Kan? Serahlah Allah. Tak sabar itulah, tak sabar inilah, tak sabar macam-macam lah kan? Sehingga tidak jadi. Begitu juga kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Tiba-tiba handphone kita bunyi krak. Kan? Kita nak terus baca salawat ke? Kita nak terus nak angkat handphone ni? Susah kan? Biasa kalau kita tak sabar, kita cari handphone dulu lah kan? Takut yang call kita adalah awet kita. Contoh. Kan? Cikgu kan? Betul tak cikgu? Kan? Tak. Baru kita baca Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiba-tiba kawan mesej, jomlah pergi melepak kojap di kedai tom yam. Padahal baru satu baca istighfar. Kan? Kalau tak sabar, jom. Jom. Baru satu istighfar. Itu lah. So kita kena sabar. Betul tak tuan-tuan? Kan? Sabar dalam menuntut ilmu pun sabar. Imam Syafi'i kata menuntut ilmu itu tulus zaman. Kan? Panjang masa. Ataupun istilah pepatah Arab yang kita selalu dengar. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tentulah ilmu itu dari kita buai. Kan? Dari kita masih kecil lagi, dah diajar dah ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Sampailah masuk kubur, masih lagi diajar ilmu talqin. Tuan-tuan. Karena sabar menuntut ilmu itu sepanjang masa. Kan?
Buku khatam kitab ni tayah ngaji dah kita sambung lagi kita lain. Sampai bila? Kan? Tengok. Kalau cerita Piramli itu sampailah Ramli mampus. Sampailah meninggal. Betul tak, tuan-tuan? Kan? Jadi jangan boring. Sabar. Tuan. Betul tak? Habis kitab ni sambung kitab ni, habis kitab ni sambung kitab ni, habis kitab ni sambung kitab ni, habis sampai bila Ustaz menuntut ilmu? Sampai meninggohi. Selagi bernapas, selagi hidup, selagi boleh start kereta kek tu, kena datang surau. Okay? Kena datang surau. Selagi boleh engkol motor tu, ciraset, kena datang surau. Sampai bila? Sampai dinyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Semakin tua sepatutnya semakin kita ni giat, semakin gigih, semakin bersungguh-sungguh beramal. Kan? Semakin tua semakin rajin datang surau. Semakin datang majlis ilmu. Walaupun sakit pinggang, walaupun sakit hati, walaupun sakit gigi, walaupun bertungkat, betul tak? Kan? Kono datang. Betul tak? Nabi SAW dipapah oleh Fadal dan Sayyidina Ali. Datang surau. Kan demam. Datang. So kita macam itulah. Kan? Ada orang buta datang surau. Ada sakit lutut datang surau. Itulah nama dia sabar. Itulah yang nama dia sabar. Sabar dari segala penjuru tentang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kalau tak sabar, tuan-tuan, dia terlepas. Kan? Terlepas baca tu, terlepas baca ni, terlepas hadir tu, terlepas hadir ni. Kan? Betul tak? Kan? Jadi kita kena sabar. Kalau tak, terlepas. Kalau dunia jarang terlepas. Tapi kalau bab ibadah, bab akhirat kita ni selalu terlepas. Tak apalah. Nanti ada lagi Betul. Kan? Jadi kita plan, kita nak pergi mana? Pasar malam. Betul tak? Ada tak kita terlepas? Tak apalah. Minggu depan ada lagi pasar malam. Betul tak? Betul. Kita bila terlepas pasar malam, alamak ruginya aku hari ini tak pergi pasar malam. Kan? Tak dapat nak beli sotong bersabas. Betul tak? Muslimin, hadirin. Halo. Ada lagi? Tak ada ni. Tong solnyap je. Sehat tak? Sehat ni? Sehat kan? Cikgu sehat? Cikgu Azmi okey? Alhamdulillah sabar kan? Sah. Okey, baik tuan-tuan muslimin, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Tuan pengurusi okey? Alhamdulillah. Boleh nampak saya kan? Okey, alhamdulillah. Okey. Baik, seterusnya bab yang keempat dalam hadis Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi meletakkan babus siddiq. Siddiq ni apa dia dah? Jujur, benar, kan? Bahasa Jawa dia integriti. Itu nama dia siddiq. Maka di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun salah satu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul kena ada siddiq. Jujur, benar, integriti. Itu bahasa Jawa dia integriti lah kan. Apa dia bahasa dia? Kan? Sebab dengan siddiq ini adalah dia membawa kebaikan-kebaikan, membawa ke surga.
Pintu surga itu adalah di antara dia adalah key. Dia, kunci dia adalah jujur. Benar. Kan? Bila benar, mesti dia akan sampai ke surga. Betul. Tadi kita masuk surau kaki kanan. Benar. Maknanya, amalan kita tadi adalah membawa ke surga. Betul tak? Kan? Kita tadi benar, solat berjamaah. Di antara dia adalah yang membawa ke surga adalah solat berjamaah. Benar tak kita solat berjamaah tadi? Benar. Maknanya kita membuka pintu surga. Kan? Jadi kalau semua yang kita buat dalam kehidupan ini benar, maka berapa kunci dah kita, jaminan kita untuk masuk surga. Kan? Sebelum tidur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 3 kali. Itu adalah di antara yang benar. Itu di antara adalah yang membawa ke dalam surga. Kan? Pada hari ini kita dah duduk di majlis ilmu, kan? Ini adalah benar. Maka ini adalah salah satu kunci kita masuk surga. Betul tak? Kan? Bayangkan kalau semua yang kita buat ini adalah semua menuju ke surga. Lepas benda ni, yang ni tak boleh guna yang ni tak boleh guna ni, mesti ada yang salah satu terlepas. Kan? Maka kita kena buat tu benar. Betul tak? So kalau hari ini kita tak berada di majlis ilmu, kita sehat, kita tak ada apa benda, tapi kita tengok TV, benar ke tak benar kita tu? Tak benar, tak jujur, tak integriti kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Maknanya salah satu dah pendidik masuk surga. Kan? Itu contoh je lah, kan? Jadi setiap yang kita buat itu adalah bila benar adalah yahdi ilal khair, yahdi ilal bir, membawa ke surga. Ke mana kebaikan? Kebaikan membawa ke surga. Betul. Tadi kita masuk baca doa, kita baca doa. Saya terlupa baca doa. Nak cepat nak kerja tuan imam kita. Terlambat 1 rakaat. Terlupa baca ke surga. Betul kata betul saya tu? Tak betul, salah. Patutnya saya Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Betul tak? Kan, satu dah kunci surga saya buang. Betul tak? Itu contoh. Kan? Kita jumpa kawan tadi, senyum ke? Tak senyum. Alamak syekh. Tadi macam jumpa acik sebelah tu, senyum ke? Senyum, masuk surga. Kan? Betul tak? Betul, maknanya betul lah tu, kan? Kan Cik Rasid kan? Saya pandang Cik Rasid pun senyum. Betul tu. Kan? Kalau saya pandang Cik Rasid cemburu dah. Tak betul lah. Kan? Maknanya kunci surga itu salsul. Kan? Jadi banyaknya ulama kata banyak sangat perkara yang kita buat ini adalah semuanya membawa ke dalam surga. Tetapi pula ada banyak orang masuk neraka. Disebab apa dia masuk neraka? Sebab dia tak beramal. Padahal semua amalan yang kita ini semua menuju kebaikan. Tak? Tiba dia masuk neraka, na'udzubillahi min zalik. Kan? Semua yang kita buat ini adalah jalan kita menuju ke syurga. Kan?
Hadza saya sebut tadi kan kita berjumpa dengan kawan kita senyum, itu pun adalah kebaikan. Kebaikan membawa ke surga. Betul tak? Kan? Betul tak? Banyaknya perkara yang kita duduk ini adalah di taman surga. Dah duduk di taman surga. Betul tak? Salat berjamaah tadi, baca zikir, baca istighfar lagi. Semuanya adalah untuk melakukan kebaikan untuk masuk surga. Betul tak? Semua yang kita buat dalam kebaikan itu adalah jaminan surga. Betul tak? Ya. Sebaliknya lah kalau kita tak buat, salah, lepaslah. Terlepaslah, betul tak? Terlepaslah kebaikan tu. Kan? Yang saya tadi masuk surau, saya tak baca doa tu. Kan? Betul tak? Masuk naik kereta, baca Bismillahirrahmanirrahim, sakhara lana hadza, wa ma kunna lahu muqrinin. Kebaikan. Betul tak? Kan? Semua yang kita buat tu adalah kebaikan. Bila kebaikan membawa ke dalam surga. Kan? Bunda-bunda memasak di rumah adalah kebaikan. Itu adalah membawa ke surga. Ayahanda semua memberi nafkah, itu adalah membawa ke surga. Setiap kebaikan yang ada pada kita ini adalah untuk membawa kita ke surga. Betul. At-thawab biqadri ta'ab. Kan? Pahala sesuai kepayahan kita lah. Betul tak? Kan? Karena usaha. Surga itu adalah kenikmatan yang kan? Selain kita melihat wajah Allah di akhirat nanti adalah di antara kenikmatan yang terbesar adalah surga. Kan? Kita nak beli iPhone 15 ke 17 ke 20 pun ada usaha kan, ada duit banyak semua tu kan. Mestilah usaha baru beli iPhone. Kembali TV 20 in ke 30 in ke sebesar basuh TV, mesti ada usaha, betul tak? Ini apa lagi surga? Senikmat-nikmat yang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestilah ada usaha, kan? Kan? Kalau tak ada usaha, susahlah. Betul tak? Bila ada usaha, payah, penat. Maka kita guna kaedah yang pertama tadi, sabar. Betul tak? Tu kita bagi nasihat ke budak-budak. Kamu nak berjaya, mesti belajar. Mesti bersungguh-sungguh, kan? Betul tak? Nak dapat 8A ke, 9A ke, 10A ke, 20A, mesti belajar. Mesti bersungguh-sungguh, betul tak? Mesti bangun malam, sahurul layal. Berjaga malam, betul tak? Kan? Kalau main bola je manjang, main handphone je manjang, nak dapat tu tak boleh lah. Betul tak tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sekalian macam tu juga. Kita ni untuk perjalanan kita akhirat nanti memerlukan perjuangan kita di dunia ini. Perlu berjuang. Betul tak? Dan saya tak boleh nak tolong tuan pengurusi tak boleh nak tolong saya. Saya tak boleh nak tolong Cikgu Zul. Cikgu Zul tak boleh nak tolong saya. So, surga itu saya yang menentukan. Betul tak? Itu contohlah usaha dia. Kan? Walaupun ada hadis nanti yang sahabat dan ada satu hadis tu kan, betul tak? Bersembang-sembang dengan kawan-kawan, ya Allah, kami dulu sama dengan dia membuat kebaikan di dunia, sama pergi surah Al-Falah, sama duduk majlis ilmu, kan? Tapi kenapa dia di neraka, ya Allah? Boleh tak kita orang minta syafaat? Kata Allah, boleh, berilah syafaat. Itu cerita lain, kan? Betul tak? Kan?
Seorang guru memberikan syafaat kepada murid dia atau murid dia memberikan syafaat kepada guru dia. Mak ayah berikan syafaat kepada anak dia. Itu cerita lain. Kan? Secara besar ya, kitalah yang berjuang. Betul tak? Berjuang. Berjuang di dunia ni untuk kejayaan akhirat. Persediaan akhirat kan. Panjang. Persediaan akhirat ni panjang. Betul. Kan? Ya seorang persediaan sukan, sukma, sukan Malaysia. Kan? Olimpik, All England. Kan? Kalau bola apa dia? Piala dunia. Apa bola? Piala Malaysia, Piala Asia Tenggara, Piala Dunia, macam-macam itulah. Persiapan ya, yang susah. Itulah menghadapi kehadapannya. Sementara kita akan berhadapan yang panjang, yaitu pertama di mana? Di alam barzakh. Setahun, 2 tahun ke? Belum. Panjang. 100 tahun, wallahualam. 1.000.000 tahun, wallahualam. Kan panjang. Kan? Perlu persediaan. Perlu persiapan yang panjang. So, macam mana persiapan kita, tuan-tuan muslimin? Itu tadi adalah kita kena benar. Kan? Kena jujur. Kena benar. Kena integriti lah. Kan? Seboleh-bolehnya lah kita buat itu adalah ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak, tuan-tuan? Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita kan betul tak? Cara makan Rasulullah. Sahaja kan? Kita makan macam masya-Allah. Kita makan lupa kiri kanan. Betul tak? Rasulullah makan 3 jari ya. Betul tak, tuan-tuan? Ada pula kan? Jemaah yang pandai Ustaz, dia makan roti Ustaz. Kita makan nasi, kita akan 3 jari. Betul juga kan? Betul tak? Maksud dia moral of story dia bukan apa? Bukan yang tu. Tapi adalah bersabar cara makan tu. Kan? Jangan makan macam orang tak makan 1 tahun. Contoh. Betul. Tidur cara Rasulullah. Berjalan cara Rasulullah. Kan? Minum cara Rasulullah. Berwudu cara Rasulullah. Kan? Susah ni betul tak? Kan? Susah kan? Sikit-sikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Betul tak? Kan? Berjalan cara Rasulullah macam mana? Rasulullah berjalan laju macam turun gunung. Betul tak? Itu nama dia. Berjalan cara Rasulullah. Kan? Tak. Jalan laju. Macam orang Jepun tu kan. Jalan laju tu tak? Kalau ditegur, Rasulullah berpaling seluruh badan. Betul tak? Kalau ditegur, Rasulullah berpaling seluruh badan. Betul tak? Itu cara-cara Rasulullah. Jadi kita ni belajar sedikit demi sedikit ittiba' ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang benar. Kan? Betul tak? Itulah yang benar. Masuk tandas kaki kiri. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul tak? Keluar tandas kaki kanan baca alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afan. Tak. Keluar rumah tadi apa baca? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak. Masuk rumah nanti kalau ada orang ucaplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada orang assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Itulah. Lalu kubur baca apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar.
minal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu nama dia benar. Jujur. Jujur tadi kan? Jadi setiap perbuatan kita ini, mulalah kita mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Jangan cara barat. Betul tak? Kan semua kita ni nak ikut barat. Makan ikut barat, pakaian barat, kan? Hidup cara barat. Semua nak macam barat. Last kita tak tahu cara Rasulullah makan, tak tahu. Tidur Rasulullah tak tahu. Bercakap Rasulullah tak tahu. Berjalan Rasulullah pun tak tahu. Kan? Sebab kita terpengaruh dengan barat. Kan? Jadi kita yang dah tua-tua ni, mulalah kita bergaya. Bergaya. Ataupun ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Betul tak? Ya, aku buat ni menyalahi ni yang dibuat Rasulullah. Tak payah buat. Kan? Tak, Rasul kalau kita bercakap kasar, Rasulullah tak cakap kasar. Kita buat. Jadi mulalah kita mengikut ataupun belajar ataupun mencari-cari bagaimana kehidupan Rasulullah. Kan Rasulullah uswatun hasanah, contoh. Betul tak? Rasulullah itu ada semua kehidupan kita ini mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali khususiat Rasulullah. Ataupun perkara tersebut tidak relevan lagi dengan kita. Betul tak? Rasulullah naik kuda, betul tak? Kita rasa ada lagi naik kuda kan, naik kancil betul lah. Nah, naik kancil. Betul tak? Itu maknanya tak relevan lah, kan? Rasulullah memanah, Rasulullah suka berenang, Rasulullah suka lari. Ya, jadi kita mulalah mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yang cara-cara Abu Jahal, Abu Lahab, buanglah. Tinggalkan. Betul tak? Kan? Tinggalkan. Jadi itulah sistem yang perlu kita berikan atau ajarkan kepada generasi sekarang. Betul tak? Kan? Kalau orang tua pun dah tak mengajar kepada anak-anak kita ni. Betul tak? Lepas makan berdoa. Ni tu betul tak? Dapat benda, alhamdulillah. Dengan musibah, innalillah. Kan? Siapa lagi nak mengajar dia? Kita tak buat. Okay, tuan-tuan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 119. Wahai manusia yang beriman, jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur, berintegriti, benar. Jangan menipu. Jangan menipu, jujur. Tak. Kalau kita menipu di akhirat nanti susah. Kan? Kalau kita menipu 10 sen, di akhirat nanti kita susah. Kalau kita bercakap yang tak betul, di akhirat nanti susah. Kalau kita berbohong, berdosa, di akhirat nanti kita susah. Kan? Maka kita kunu ma'as-sadiqin. Jadilah orang yang ada integriti. Benar, bagus, baik. Tak menipu, tak berdosa. Tak bohong. Tak. Belajarlah. Itu ni betul. Bukan saya ni betul, bukan. Sama je saya dengan tuan-tuan. Tapi kita nak belajar.
Kan? Kan? Kita nak belajar jadi tujuan kita belajar agama ni apa? Untuk kita lagi bagus kan? Lagi baik. Tak? Untuk memperbaiki akhirat kita. Dunia ni dah baik dah. Dunia dah kita berjaya dah. Kan? Puaskan sahaja dah dunia. Semua tercapai dah kita di dunia ni, betul tak? Dah puas dah cukup dah kan? Kan? Ke ada lagi kita nak lagi cita-cita kita, keinginan kita setinggi langit? Tak dah cukup dah kan? Rumah dah ada, bini dah ada. Kena kahwin lagi Cik Rashid? Hah? Cukup dah kot. Kan? Kan? Sama dah ada. Apa lagi? Apa lagi yang kita ada? Kita tak rasa puas. Itu saja. Kita tak qanaah, tak rasa cukup. Dunia ini memang membawa kita tak merasa cukup. Sesuai Rasulullah, andainya Bukit Uhud menjadi emas, belahnya tu jadi emas. Maka korang nak minta belah Uhud tu nak jadi emas lagi. Betul tak? Kan? Tak habis-habis. Tak habis. Habis dia meninggal. Habis kita bila? Nak tu, nak ni, tak puas tu, tak puas ni, tak puas tu, bila meninggal? Kalau dah mulut disumpal dengan tanah tu baru kat situ tahu. Kan? Tak? Kita ni sentiasa lalai. Kan? Tak adanya kita ni merasa nak meninggal, tak ada. Mesti, lama lagi ni, 100 tahun lagi berhidup ni. Padahal kaki dah gaut. Kan? Mohon maaf. Kan? Lutut dah gaut tu dah ni kan? Umur dah 90 contoh. Merasa nak 20 tahun lagi hidup. Allah. Kan? Tuan-tuan. Jadi kita ni tambahlah baik. Okey, boleh tuan-tuan? Kan? Jadi kita belajar ilmu ni adalah nak lagi baik lah, betul tak? Nak lagi baik. Bukan setakat kita belajar sahaja, bukan? Assalamualaikum. Tuan Syekh. Kan? Bukan. Kita nak amal. Betul tak? Kita belajar tafsir, belajar apa lagi tu? Belajar tasawuf, belajar fiqh, belajar hadis, kita amal. Kan? Bukan setakat hanya memenuhi program surau. Tapi tak, kita ni nak beramal dengan ilmu. Betul tak? Kan tuan? Kan? Kita belajar hari ini belajar jujur. Kita belajar membiasakan diri kita jujur. Tak? Boleh, tuan. Ya. Membiasakan diri kita was-sadiqina was-sadiqat. Jadi orang baik. Kan? Tak? Jadi orang jujur. Susah jadi orang jujur. Kan? Kita ni mesti suka skip. Mesti tipu-tipu. Kan? Was-sadiqat. Tak? Bagaimana jujurnya Rasulullah SAW sampai dalam perniagaan pun Rasulullah bagi tahu modal dia. Kan? Modal saya ni adalah 5 tahun duit dulu tu apa dia? Contoh rial lah kan. Ni rial, pulang kamu lah. Jujur je. Betul tak? Kita niaga selagi boleh up je lah. Betul tak? Kan? Ini durian ni bukan sembarang durian. Ini durian dari kampung. Betul tak? Kalau selagi boleh
kawan tu kita apa, kita tipu dia, kan? Setelah gitulah kita boleh sembelih. Tu tak jujur nama dia. Contoh. Tak. Wasadiqin wasadiqat. Laki perempuan sama. Tak. Sama je. Kita kena jujur. Jangan kita tipu. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Orang yang jujur itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada integriti, ada kejujuran, ada keberanian untuk mengatakan jujur, itu adalah orang yang mempunyai kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Kan? Ada tak orang mengakui kesalahan? Jarang. Betul tak? Kan? Tak berani dia mengaku, kita pun tak berani mengaku kesalahan, kan? Tak. Tanya baca Quran tak malam tadi? Semua nak jawab. Tak berani. Ustaz, saya tak baca, Ustaz. Jarang. Kan? Betul tak, tuan-tuan? Alu. Kan? Tanya istighfar tak? Macam Rasulullah sekurang-kurang 170. Kan? Malu nak mengaku tak buat. Kan? Betul. Jadi kita ini kena belajar orang yang jujur. Sebab tu khairan lahum, mempunyai kebaikan yang melimpah ruang. Okey, hadis yang pertama tuan-tuan, wa ammal ahaditsu fal awwalu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadis yang pertama tentang kejujuran ini, kebenaran ini, benar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jujur itu adalah membawa kepada kebaikan. Benar itu membawa kebaikan. Integriti itu adalah membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Kan, jujur itu membawa ke dalam surga. Benar itu membawa ke dalam surga. Itu yang saya kata tadi, kan. Kunci daripada surga itu adalah di benar kita melakukan, kan. Betul tak? Dalam kehidupan kita ni kena benar. Itulah saya kata tadi, kita masuk kenderaan, lepas tu memandu, kita membaca doa, subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu. Itu nama dia benar. Tadi saya masuk tadi tak baca doa mana ya, tak benar. Jadi kebaikan itu tidak rugilah kebaikan yang boleh menyampaikan kita ke surga tadi. Kita tolak satu. Tak. Kita jumpa kawan. Kita tak bersalam contoh. Salah. Tak benar. Berarti kita tolaklah kebaikan tu yang menyampaikan kita ke surga. Itu contoh dia lah. Jadi kita kena ingatlah mana kebaikan. Mananya perlu ilmu. Perlu ilmu yang kita perlu ingat, kan. Rasulullah kalau tidur belah mana, baring ke mana. Rasulullah kalau berjalan macam mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjumpa kawan macam mana. Kan? Betul tak? Jadi perlu kita meneliti balik. Kita perlu meneliti balik. Bagaimana sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Kan? Sebab semua tu kebaikan, kan? Kita berjalan, Rasulullah berjalan, kita ikut Rasulullah berjalan, maka kita dapat pahala. Betul tak? Itulah perlu kita meneliti balik mana perkara-perkara yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena riset baliklah, kan? Tidak.
Okey. Wa inna rajulu la yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan. Lelaki itu adalah apabila dia buat baik, maka ditulis di sisi Allah bahawa lelaki ini adalah lelaki yang bagus, lelaki yang jujur. Kan? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang yang pembohong, pendusta, tak benar, tak integriti adalah orang yang fujur. Orang yang khianat. Kan? Orang yang tak betul. Orang yang tak betul membawa ke dalam yahdi ilan nar, membawa ke dalam api neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yaktuba 'indallahi kadzab. Orang yang selalu tak betul, orang selalu tak integriti, maka ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ni penipu. Orang ni ahli neraka. Kan? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian masuk hadis. Ini adalah kita ini disuruh untuk sebelaku jujur untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian ancaman bagi orang yang selalu menipu dan tak integriti. Kan? Kemudian as-sawabu wal iqabu yatarabbadu ala ma yaqumu bihil insan. Kemudian ada dua, ada pahala dan siksa itu adalah tersusun, ditentukan oleh manusia itu daripada kebaikan dia, kejujuran dia tadi. Betul ke tak betul? Maka dia disiksa ke ataupun tak disiksa. Di situ menentukan dia. Baik tak baik kat situ tu menentukan dia. Sama ada disiksa ataupun dihumban ataupun dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian as-sidqu itu berkaitan dengan perkataan, perbuatan, macam-macam lah. Kan? Integriti lah. Kan? Betul tak? Jujur. Itu adalah semua lah. Yang kita buat itu pastikan betul. Kan? Kalau tak betul, berarti salah. Kalau salah, rugi. Itulah tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kedua. Ats-tsani an Abi Muhammad Al-Hasan. Saya kira tuan-tuan kita baca satu hadis je lah kan. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita di pertemuan kita bulan hadapan. Hadapan insyaAllah.